apabila hamba-Ku itu datang kepada aku berjalan, fa idza ja'ani harwalatan, jitu fa idza ja'ani masyatan, jitu harwalatan. Kalau hamba-Ku itu datang kepada aku jalan kaki, maka aku datang kepada hamba-Ku itu berlari. Kita datang di Johor naik kereta, Allah pakai jet. Tapi bahasa-bahasa ni kan artinya usaha kita sikit, kurnia Allah tu berganda-ganda. Tapi manusia tak rasa. Situlah letaknya iman. Itu letaknya iman. Tapi oleh kerana itulah kita ada nafsu, ada syaitan pula dikeliling nafsu. Ini yang jadi susah kita. Kalaulah tak ada syaitan keliling hati kita, memanglah jelas apa yang Allah sebut dalam hadis qudsi tadi jelas. Jadi itulah Allah saja yang boleh menghidupkan hati kita. Sebab itu kita berzikir Allah, 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 Allah. Itu Allah ingat kita. Antara ingatnya macam mana? Dihidupkan hati kita yang mati. Tak dibiarkan saja, dah hidup, diberi cahaya. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi binnas. Dengan cahaya itu, maka orang itu istimewa keadaannya. Dia boleh menerima kebenaran daripada Allah, boleh menyampaikannya kepada masyarakat manusia. Kan hebatnya. Hebat. Dia boleh faham. Bukanlah dia nak jadi Nabi Rasul yang baru, tidak. Tapi dah janji Allah macam tu. Kan Quran tu, ayat-ayat Quran tu banyak. Maksudnya apa yang terkandung dalam ayat Quran tu banyak. Tak habis-habis rahsianya. Bismillahirrahmanirrahim saja. Kita fikir dah habis ke? Oh, saya dah tahu lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Habis gitu. Tak habis-habis. Bila hati kita dihidupkan, diberi cahaya, ada saja rahsia yang tersirat dalam ayat-ayat Quran ni yang Allah tunjukkan kepada kita. Yang tadinya kita tak tahu, tiba-tiba tahu. Tiba-tiba tahu. Yang sibihi finnas kaman masaluhu. Adakah orang seperti itu sama orang lain yang hatinya tetap mati, tidak diberi cahaya oleh Allah, berada dalam berbagai kegelapan yang tak boleh keluar sama sekali daripada kegelapan itu. Ini jangan sangkalah orang kafir saja. Orang Islam yang hatinya mati termasuklah. Kaman masaluhu dzulumat. Seperti orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam kegelapan kerana Allah tak hidupkan, tak beri cahaya. Laisa bi kharijin minha, yang tak boleh keluar sama sekali. Tentu lain tuan-tuan, tentu lain. Tak sama. Sebab itulah Imam Ghazali yang antara faktor yang dia tertarik hati belajar ilmu tasawuf tu kan, banyak-banyak cerita lah, ada banyak cerita. Antaranya satu hari dia balik rumah semayang, kerana dia alim terkenal, jadi adik dia jadilah makmum, dia jadi abang, dia jadi imam. Tengah semayang adiknya mufarakah. Adik Imam Ghazali itu mufarakah. Pas tanyalah, kenapa kau mufarakah? Tadi ketika semayang aku nampak ada darah dalam pakaian kau. Tentulah batal.
Sebab itu aku mufarakah. Imam Ghazali pada masa itu dia teringat ni masalah darah. Kerana dia sedang mengkaji masalah darah. Darah orang perempuan ke haid ke apa tak tahu. Jadi Imam Ghazali kagum. Dia tanya mak, macam mana adik boleh tahu ni dia belajar siapa? Belajar mana? Oh, adik engkau tu belajar sana tu dengan Tuan Haji Mat. Ibaratnya gitulah. Siapa tu Mak Haji Mat tu? Dia tu orang sufi. Adik engkau tu belajar tasawuf. Imam Ghazali baru terfikir, sepatutnya dia lah, sebab dia alim jadi tumpuan orang ramai. Apa masalah? Ini adik yang kat rumah ni. Adik yang kat rumah je tolong-tolong mak ni. Itulah yang mendorong dia, ya. Dia carilah guru tasawuf, jumpalah Yusuf Nashash, ya. Itulah yang mendorong dia. Kan lain. Sebab itu Imam Ghazali ada kata, ya, kuntu fi mabda'il amri munkiron. Aku pada mulanya menolak. Apa yang ditolak? Ahwalul arifin wa maqamatihim. Aku tolak pandangan orang-orang sufi mengenai adanya ahwal qalbiyah bagi orang-orang, bagi golongan arifin, adanya maqamat qalbiyah. Ahwal qalbiyah, maqamat qalbiyah itu aku tak terima. Mana ada? Nabi pun tak ajar pun. Mana ada? Imam Ghazali tolak. Itu dia cakap sendiri, ya. Kuntu, aku fi mabda'il amri, dalam permulaan perjalananku, ya, munkiran, artinya menolak, mengingkarkan. Apa dia ingkarkan? Ahwalul arifin wa maqamatihim. Ahwal qalbiyah, maqamat qalbiyah bagi gulungan arifin. Aku tolak, aku tak jaya. Hatta sehinggalah aku sahib tu, sehingga aku belajar, ya, bersahabat, suhbah dengan syekhku Yusuf Nashash. Bila dia belajar itulah baru dia tahu, oh betul lah, betul lah. Akhirnya dia jadi jago dalam ilmu tasawuf. Mula-mula munkiran, artinya menolak. Tak betul ni semua, mana ada maqamat qalbiyah ni, mana ada, tak ada. Akhirnya Imam Ghazali sendiri menghuraikan hal-hal yang berkaitan. Jadi bila Imam Ghazali banyak mutasawuf kan, berzikir kan lain. Kalau Imam Ghazali tak berjaya mutasawuf, nama dia hilang pun, kita tak kenal. Kenapa dia kenal? Sampai sekarang 900 tahun dia terkenal di seluruh negara Islam. Termasuklah orang Wahabi yang menolak tasawuf, menganggap Imam Ghazali ni sesat. Walaupun mereka ni orang Wahabi menyesatkan Imam Ghazali, mereka masih terfikir, cakap pakai juga kata-kata Imam Ghazali. Tak jaya di Malaysia ni, ulama-ulama yang dikata tasawuf ni tak ada, tasawuf tak perlu, dalam syarahan dia tu tiba-tiba Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali berkata, sebab apa yang dengar ni semua orang yang tahu Imam Ghazali, gunalah kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, puasa itu ada 3 bahagian. Puasa orang awam, puasa dia guna pula